Selamat sejahtera semua. Bertemu kembali kita dalam bab 1 untuk tajuk penyelesaian masalah secara inventif. Sebelum kita teruskan tajuk kita pada hari ini, cikgu ingin ulang semula subtajuk 1.2 iaitu mengenai analisis fungsi. Produk merupakan satu sistem yang mempunyai komponen dan fungsi yang membentuk sistem. Jika anda lihat pada objek di sebelah ataupun produk di sebelah, ia terdiri daripada komponen-komponen yang berfungsi. Objek pula ialah penerima kesan akibat daripada fungsi komponen-komponen tersebut. Fungsi pula ialah tugas bagi sesuatu produk. Jika kita lihat mengenai hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, kita lihat daripada gambar rajah ini, iaitu produk atau sistem yang menjalankan fungsi, di mana fungsi pula bertindak dan objek pula adalah menerima tindakan yang telah dijalankan. Contoh yang lebih mudah anda lihat dalam jadual ini, di mana produk meja berfungsi untuk memegang buku. Kereta berfungsi untuk mengangkut manusia. Cermin mata berfungsi untuk membiaskan cahaya. Manakala pen berfungsi untuk memegang dakwat. Pengadun berfungsi untuk mengadun bahan-bahan. Jika kita lihat daripada contoh ini pula, kipas adalah satu produk yang menjalankan fungsi untuk mengurangkan suhu. Akibat daripada tindakan itu, manusia akan merasa sejuk dan nyaman. Minggu lepas kita telah melihat pelbagai contoh produk yang telah kita bincangkan. Manakala untuk bahagian 1.2.2 pula, untuk melukis sistem fungsi, kita perlu pecahkan komponen-komponen yang terdapat pada sesuatu produk. Di mana kalau produk yang anda lihat dalam gambar ini, iaitu produk meja, mempunyai komponen seperti muka meja, kaki meja, skru dan juga lantai. Semua komponen-komponen ini ditunjukkan dalam gambar rajah tersebut. Setiap komponen mempunyai fungsi yang tersendiri terhadap objek di sekelilingnya. Contoh, muka meja memegang buku. Muka meja memegang buku. Kaki meja memegang muka meja. Skru pula memegang kaki meja dan muka meja. Manakala lantai memegang kaki meja. Minggu lepas, cikgu sudah bagi tugasan untuk anda untuk melukis model fungsi untuk sebuah katil. Hari ini kita lihat pula bagaimana untuk melukis model fungsi bersama dengan garisan interaksi untuk menganalisis kenapa meja itu bermasalah. Didapati meja yang digunakan bergoyang dan tidak stabil. Berikut ialah bagaimana kita akan membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Kita lukiskan kotak-kotak untuk semua komponen terlibat pada meja itu. Bermula dengan lantai, kaki meja, muka meja dan juga buku. Jangan dilupakan skru yang memegang kaki meja dan muka meja. Garisan interaksi itu diwakili dengan garisan interaksi yang mempunyai garisan hitam yang penuh. Kita mulakan dengan lantai. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja pula memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Manakala skru memegang kaki meja dan juga muka meja. Inilah bagaimana kita melukis model fungsi untuk sebuah meja. Bagaimana pula kita hendak menggunakan garisan-garisan interaksi yang boleh mewakili model fungsi tersebut. Simbol yang pertama bermaksud berguna, iaitu normal. Simbol yang kedua, garisan putus-putus, bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Simbol yang ketiga pula ialah garisan yang tebal, hitam yang tebal, bermaksud berguna tetapi berlebihan.
manakala simbol yang mempunyai gelombang ini bermaksud bahagian itu bermasalah ataupun harmful. Baik, bagi mewakili model fungsi bagi meja bermasalah tadi, kita boleh lukiskan seperti ini. Okey, perbezaannya ialah kita tukar garisan interaksi yang kita gunakan, di mana kaki meja dan muka meja menggunakan garisan putus-putus, bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Ini adalah kerana meja tadi bergoyang apabila buku diletakkan di atasnya. Manakala pula, skru yang memegang kaki meja dan juga muka meja diwakili juga dengan garisan interaksi putus-putus. Bermakna ini adalah berguna tetapi tidak mencukupi. Kaki meja dan muka meja serta skru ini berguna terhadap meja tersebut tetapi tidak mencukupi kerana meja itu bergoyang. Apabila dianalisis, bahagian skru ini mempunyai masalah. Masalah tersebut berpunca daripada kelembapan. Akibat kelembapan, skru tersebut telah berkarat dan menyebabkan kaki meja dan muka meja bergoyang. Jadi, mengikut penyelesaian masalah inventif tersebut, masalah telah dikenal pasti melalui analisis fungsi komponen yang telah dilakukan dalam bentuk jadual. Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk mencari punca masalah. Yang pertama, kita lukis model fungsi yang seperti di atas ini. Selepas itu, barulah kita boleh kenal pasti masalah pada komponen tersebut. Jadi, kesimpulan kita dapat daripada model fungsi tersebut, bahagian bermasalah ialah bahagian skru. Ini adalah disebabkan skru terdedah kepada kelembapan. Akibat itu, skru mengalami pengaratan. Tujuan analisis berantai punca dan kesan dilakukan adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah tersebut. Contohnya pada masalah meja yang tidak stabil tersebut, komponen yang mempunyai masalah ialah skru. Jadi soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Jika dilihat daripada jadual ini, jenis-jenis halangan yang terlibat ialah semula jadi, iaitu panas, hujan dan kelembapan. Jadi dalam kes meja yang tidak stabil itu, skru tersebut telah mengalami masalah semula jadi, di mana dia terdedah kepada kelembapan, panas dan juga hujan, menyebabkan skru itu berkarat dan secara tidak langsung meja menjadi tidak stabil. Selain daripada itu, jenis halangan yang lain ialah jenis sains dan fizik. Yang menjadi contoh halangan ialah momentum dan graviti. Ini adalah apabila lantai tidak stabil. Dalam masalah meja yang tidak stabil itu, lantai tidak mempunyai masalah. Sifat asas objek pula, seperti yang saya telah terangkan minggu lepas, adalah mengenai kebolehan manusia. Bermaksud, bagaimanakah manusia memasang meja tersebut. Bagaimanakah manusia membuat meja tersebut daripada mula? Bagaimanakah pengukuran dilakukan? Jika keempat-empat kaki meja diukur dengan tepat, maka meja menjadi stabil. Jika manusia tidak mahir dan tidak mengukur dengan tepat kaki meja, kemungkinan besar meja itu akan menjadi tidak stabil. Kita ringkaskan analisis punca dan kesan yang saya terangkan tadi dalam bentuk gambar rajah ini. Mengapakah meja kayu tidak stabil? Meja kayu tidak stabil kerana kaki meja tidak stabil dan juga muka meja tidak stabil. Mengapa muka meja tidak stabil? Skru muka meja longgar. Begitu juga dengan kaki meja tidak stabil disebabkan oleh skru kaki meja longgar. Mengapakah skru telah menjadi longgar? Ini disebabkan kayu rosak dan reput menyebabkan skru tercabut. Mengapa? Disebabkan adalah terkena air. Kita lihat lagi satu contoh masalah yang berlaku pada sebuah basikal. Didapati rantai basikal selalu terkeluar daripada gear basikal. Lukiskan model fungsi bagi menganalisis kenapa masalah ini berlaku. Jadi untuk mengetahui masalah, pertama sekali kita perlu melukiskan sistem fungsi dalam bentuk jadual ini. Okey, kita lihat komponen-komponen yang ada pada basikal dahulu,
Yang pertama ialah tiub tayar. Tiub tayar ni, okey, tempat duduk, roda, pemegang dan juga gear. Selepas itu, kita senaraikan fungsi setiap komponen. Tiub tayar memegang tayar basikal. Tempat duduk memegang manusia. Roda menghasilkan pergerakan permukaan jalan. Pemegang menentukan arah manusia. Gear mengubah kelajuan roda. Setelah melukis sistem fungsi dalam bentuk jadual tadi, barulah kita boleh membina model fungsi dalam menggunakan garisan interaksi. Bermula dengan tiub tayar memegang roda, roda memegang tempat duduk memegang manusia, gear pula akan menggerakkan tiub tayar dan juga roda. Jika dilihat di sini, bahagian bermasalah tadi ialah rantai. Seterusnya, kita pergi kepada subtajuk 1.3 iaitu pencegahan fizikal. Pencegahan fizikal merupakan perubahan yang berlaku dalam satu parameter menyebabkan keadaannya berubah bertentangan daripada keadaan asal. Ia terbahagi kepada dua iaitu pencegahan fizikal pemisahan ruang dan juga pencegahan fizikal pemisahan masa. Contoh parameter dalam pencegahan fizikal ialah saiz, besar kecil, panjang pendek, beban, berat atau ringan, ketinggian, tinggi atau rendah, bilangan, sikit atau ramai. Mari sama-sama kita lihat dalam jadual ini mengenai apa yang dikatakan pencegahan fizikal. Contoh objek yang digunakan ialah kerusi. Pencegahan fizikalnya ialah tinggi atau rendah. Contoh situasi, kerusi perlu sesuai dengan saiz ketinggian pelajar. Jika di dalam kelas, ada pelajar yang tinggi dan ada pelajar yang rendah menggunakan kerusi yang sama. Jadi, persoalannya, bagaimanakah kita hendak menentukan kaedah yang digunakan adalah pemisahan ruang atau masa? Soalan yang kita gunakan ialah, adakah kerusi perlu rendah dan tinggi pada masa yang sama? Jawapannya, ya, kerana pelajar mempunyai pelbagai ketinggian dalam kelas. Jadi, apabila jawapannya ya, jenis kaedah pemisahan yang digunakan adalah kaedah pemisahan ruang. Seterusnya kita lihat pula pada contoh objek kemah. Pencegahan fizikal yang dihadapi ialah besar lawan kecil. Contoh situasinya ialah kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Persoalan yang dinyatakan, adakah menggunakan pemisahan ruang atau masa? Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya, tidak. Kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Bermaksud, kemah perlu besar apabila hendak digunakan dan perlu kecil apabila kita hendak simpan. Jadi, kaedah pemisahan yang kita gunakan ialah kaedah pemisahan masa. Jadi, untuk menentukan jenis kaedah pemisahan, kita perlu tahu soalan penentuan ini daripada contoh situasi. Contoh lain yang kita gunakan ialah sudu yang kita gunakan pada makanan Maggi Cup. Semua pernah makan Maggi Cup kan? Okey. Jika kamu lihat pada sudu Maggi Cup itu, dia boleh dilipat. Betul tak? Jika kamu buka Maggi Cup tu, dalam tu sudu tu boleh dilipat. Okey. Apakah pencegahan fizikal pada sudu tersebut? Besar lawan kecil atau tinggi lawan rendah? Okey, kalau kamu lihat pada sudu itu, pencegahan fizikalnya ialah panjang lawan pendek. Contoh situasinya ialah sudu itu perlu panjang apabila kita hendak menggunakannya apabila kita nak makan Maggi tersebut. Manakala sudu itu perlu pendek supaya ia boleh disimpan di dalam Maggi Cup tersebut. Betul? Okey, jadi soalan penentuan yang kita gunakan di sini, adakah sudut itu perlu pendek dan panjang pada masa yang sama? Jawapannya ialah ya atau tidak. Adakah sudut perlu pendek atau panjang pada masa yang sama? Jawapannya adalah tidak. Kerana sudut hanya perlu pendek
apabila ia hendak disimpan. Jadi kaedah pemisahan yang kita gunakan ialah kaedah pemisahan masa. Contoh yang seterusnya ialah contoh objek ampaian di mana ruang pencanggahan fizikalnya ialah banyak atau sedikit. Contoh situasinya pula, adakah rak ampaian yang ingin digunakan boleh disesuaikan dengan jumlah baju ingin disidai. Ini bermakna rak ampaian itu boleh diubah suai mengikut jumlah baju yang ingin disidai. Jika baju banyak, kita boleh buka lagi ruang untuk kita menyidai baju tersebut. Soalan penentuan kaedah pemisahan ruang atau masa yang digunakan ialah adakah ampaian boleh dibuka dan ditutup pada masa yang sama. Okey, jadi itu akan menentukan kaedah pemisahan. Jadi apakah jawapan pada soalan tersebut? Adakah ampaian boleh dibuka dan ditutup pada masa yang sama? Jawapannya ya atau tidak? Jawapannya adalah ya, kerana apabila diperlukan, dia boleh dibuka dan ditutup pada masa yang sama. Jika tidak mahu digunakan, kita boleh tutup. Jika kita nak, kita boleh buka pada masa yang sama. Jadi jenis kaedah pemisahan yang digunakan ialah kaedah pemisahan ruang. Okey, jadi untuk mencadangkan pemilihan prinsip inventif tersebut, 7 prinsip inventif yang digunakan bagi pemisahan ruang. Disebabkan itulah tadi kita perlu menentukan adakah ia adalah pemisahan ruang atau pemisahan masa daripada soalan penentuan tersebut. Jika ia berlaku pada masa yang sama, kita perlu menggunakan prinsip inventif pemisahan ruang. Contoh yang pertama ialah pembahagian, yang kedua ialah pengekstrakan, kualiti setempat, penyarangan, filem nipis dan cengkerang boleh lentur, pengantara dan juga tidak simetri. Manakala 7 prinsip inventif untuk pemisahan masa adalah kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, serta tindakan berterusan yang berfaedah. Seterusnya, kita lihat bagaimana kita boleh menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Okey, sila lihat gambar raja di bawah. Gambar raja di bawah adalah sebuah meja makan yang mempunyai 4 kerusi. Bagaimana kita hendak menjustifikasikan atau kita nak bagi cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif pada meja tersebut? Pertama sekali, kita perlu tahu bahawa produk tersebut adalah sebuah meja makan untuk 4 orang. Pencegahan fizikal yang terlibat di sini ialah besar atau kecil. Jika hanya ada 4 orang sahaja di dalam rumah, ianya adalah sesuai. Jika kalau ada lebih daripada 4 orang ataupun 8 orang yang datang ke rumah pada masa yang serentak, terdapat pencegahan fizikal di situ. Contoh situasi. Meja hanya sesuai dengan maksimum 4 orang pengguna sahaja. Jadi, soalan penentuan kaedah pemisahan yang kita boleh gunakan ialah adakah meja boleh diubah suai kepada 4 atau 8 pada masa yang sama. Ini bermaksud apabila meja itu boleh diubah suai kepada meja 4 orang atau 8 orang pada masa yang sama. Jadi, apakah jawapannya? Jawapannya adalah tidak. Okey, jadi jenis kaedah pemisahannya adalah kaedah pemisahan masa. Kenapa kita cakap tidak? Okey, disebabkan meja itu hanya boleh diubah jika perlu. Okey, bukan pada masa yang sama, jika perlu. Jika hanya ada 4 orang sahaja yang nak makan, nak menggunakan meja tersebut, kita tidak perlu ubah suai. Kita hanya perlu ubah suai apabila ada 8 orang, maksudnya 4 atau lebih orang yang akan datang makan pada masa yang sama. Jadi jenis kaedah pemisahan yang digunakan ialah kaedah pemisahan masa. Prinsip inventif yang boleh dicadangkan di sini adalah kedinamikan, di mana meja boleh dibesarkan maksimum kepada 8 pengguna.
Jadi bila ada lebih daripada 4 orang yang akan menggunakan meja tersebut, okey, barulah meja itu boleh diubah suai kepada meja yang mempunyai 8 pengguna ataupun 8 seater. Baiklah, ini adalah contoh tadi yang meja di atas ini. Okey. Kebiasaan ahli keluarga hanya menggunakan meja yang muat untuk 4 orang saja, betul? Okey, jadi apabila ada tetamu yang ramai, meja boleh dipanjangkan saiznya. Itulah maksud tadi yang dikatakan penjagaan fizikal itu adalah besar ataupun kecil. Dan dia tidak berlaku pada masa yang sama. Okey, dia hanya berlaku apabila ada ramai tetamu, barulah meja ini boleh diubah suai ataupun dipanjangkan saiznya. Kita lihat contoh pula pada objek karya tersebut. Okey, pencegahan fizikal yang terlibat di sini ialah sikit dan ramai. Apabila sikit sahaja orang yang nak digunakan, okey, tilam yang digunakan hanyalah 2 sahaja. Jika lebih daripada 2 orang berada dalam bilik tersebut, sebuah lagi tilam perlu ditambah pada katil tersebut. Jadi contoh situasi ini, 3 tilam digunakan apabila tetamu datang. Okey, betul. Okey, jadi apakah soalan penentuan kaedah pemisahan? Adakah 3 tilam boleh digunakan pada masa yang sama? Ya. Jawapannya, 3-3 tilam tu boleh digunakan pada masa yang sama. Jadi jenis kaedah pemisahan yang digunakan ialah jenis kaedah pemisahan ruang. Okey. Prinsip inventif yang dicadangkan ialah pembahagian ataupun segmentation, di mana membahagikan objek kepada beberapa bahagian bersendirian. Maksudnya kita boleh bahagikan tilam tersebut, tilam atas, tilam bawah dan tilam yang paling bawah sekali, yang nombor 3 tu. Jadi menjadikan sesebuah objek itu mudah dileraikan. Okey. Seterusnya kita lihat prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Yang pertama ialah pengekstrakan, taking out ataupun extraction. Penerangan konsep memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Contohnya adalah pemisahan unit pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan supaya bunyi bising dan haba dapat diasingkan. Seterusnya, prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang ialah kualiti setempat. Mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam, menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Contoh produk ialah bekas makanan dan juga toolbox. Ini adalah menjawab kepada soalan penentuan, adakah bekas makanan ini perlu kecil dan perlu besar pada masa yang sama. Ia perlu kecil supaya ia mudah dibawa dan perlu besar untuk menyimpan makanan-makanan di ruangan yang berbeza. Disebabkan itu, jawapannya adalah ya. Kita gunakan kaedah pemisahan ruang iaitu prinsip inventif kualiti setempat. Sama juga dengan toolbox ni. Okey, adakah toolbox ini perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya adalah ya, kerana supaya toolbox ini mudah dibawa. Betul. Kita boleh kecilkan bahagian-bahagian ini, kita tutup dan kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. Okey, jadi kaedah pemisahan ruang ini menggunakan prinsip inventif kualiti setempat. Prinsip inventif yang seterusnya bagi kaedah pemisahan ruang ialah penyarangan ataupun nested doll, di mana meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Contoh, antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Ini menjawab kepada soalan penentuan itu, adakah antena radio perlu panjang dan pendek pada masa yang sama? Jawapannya adalah ya, kerana apabila kita nak mencari siaran itu, kita perlu panjangkan atau pendekkan sehinggalah kita nak dapatkan siaran yang tepat untuk radio tersebut. Jadi dia perlu panjang dan pendek pada masa yang sama. Jadi apa prinsip inventif yang kita gunakan ialah prinsip inventif penyarangan. Contoh yang kita lihat pada mainan ini. Adakah mainan ini perlu pendek dan panjang pada masa yang sama? Prinsip inventif kaedah pemisahan ruang yang seterusnya ialah filem nipis dan cengkerang boleh lentur.
ataupun dalam bahasa Inggerisnya flexible shells and thin film. Membalut, membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Contohnya ialah pelindung cahaya cermin kereta. Okey, ataupun screen protector untuk handphone yang kita biasa gunakan itu. Ini menjawab kepada soalan, adakah telefon ini perlu terang dan gelap pada masa yang sama? Seterusnya adalah prinsip inventif untuk pengantara, mengadakan bahagian baru antara dua objek, menggunakan objek atau proses pengantara, mencantumkan dua objek secara sementara. Okey, contoh ialah sarung tangan ketuhar menjadi pengantara antara tangan dengan objek yang panas. Okey, contoh yang kita tengok minggu lepas ialah cawan itu. Pengantara dia adalah antara cawan dengan manusia ialah pemegang cawan, sebab kita nak cawan itu panas dan sejuk pada masa yang sama. Prinsip inventif yang seterusnya ialah tidak simetri. Mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri. Okey, contoh, menukar bentuk bulat jam dinding ke bentuk tidak sekata. Kita lihat pula prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Prinsip inventif yang digunakan bagi kaedah pemisahan masa ialah tindakan awal. Penerangan konsep, melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Contohnya ialah beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Ia berlaku pada masa yang berlainan. Maksudnya, beg ini akan keluar apabila ada hentakan berlaku pada bahagian hadapan kereta. Jadi bukanlah pada masa yang sama beg itu akan keluar. Jadi kita menggunakan prinsip inventif, pemisahan masa, tindakan awal. Seterusnya ialah tindakan berkala, periodic action. Penerangan konsep, menukar tindakan berterusan kepada berkala. Contoh, lampu jalan menyala berkala mengikut waktu siang dan malam. Okey, jadi ia tidak berlaku pada masa yang sama. Jadi kita kontrol dengan tindakan berkala. Jadi kita boleh programkan lampu itu akan menyala pada waktu malam. Prinsip yang seterusnya ialah prinsip tindakan keterlaluan. Jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. Contoh, proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurang atau menambahkan kemanisan. Jadi tidak berlaku pada masa yang sama. Jadi kita perlu ada benda untuk kita separatekan gula tersebut. Jadi pelanggan kalau ataupun orang yang nak makan donat tu, dia boleh ambil gula tersebut di tempat lain jika dia mahu menambahkan kemanisan pada donat tersebut. Prinsip inventif seterusnya ialah pengembangan terma. Menggunakan prinsip terma, pengembangan atau pengecutan terhadap sesuatu bahan. Contoh, pemutus litar yang menggunakan prinsip terma pemula lampu pendaflor. Seterusnya ialah cadangan prinsip inventif pembuangan dan pemulihan. Membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Contoh ialah kapsul ubat yang boleh larut. Okey, dia tidak berlaku pada masa yang sama. Okey, kapsul ini hanya digunakan untuk menyimpan ubat. Jadi setelah ubat itu kita makan, kita perlu buang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Jadi kapsul ubat ni apa akan jadi apabila masuk ke dalam perut kita? Dia akan larut bersama air apabila dia telah masuk ke dalam tubuh badan kita. Prinsip inventif yang ketujuh bagi kaedah pemisahan masa pula ialah tindakan berterusan yang berfaedah. Menjalankan sesuatu secara berterusan seperti jana kuasa elektrik dan mesin pelelas. Contoh mesin pelelas ialah mesin sander ini. Okey. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, kita lihat bagaimana kita boleh menjustifikasikan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan inventif bagi sebuah katil bayi di atas, katil baby ni.
Okey, apakah pencegahan fizikal untuk katil baby ini? Okey, pencegahan fizikalnya ialah tinggi dan rendah. Contoh situasi yang berlaku apabila katil ini digunakan, katil perlu boleh diubah suai ketinggiannya supaya mudah untuk ibu meletakkan bayi dan menguruskannya. Jadi dia perlu boleh dilaraskan, okey, supaya ibu tu nanti dia mudah untuk melakukan kerja-kerja. Okey, soalan penentuan kaedah pemisahan masa ini. Okey, jadi kita perlukan tentukan soalan penentuan ini untuk kita menentukan apakah kaedah pemisahan yang kita nak gunakan. Okey, soalan penentuannya ialah adakah katil boleh diubah suai ketinggiannya pada bila-bila masa? Boleh tak? Maksudnya boleh. Okey, jawapannya adalah ya. Jadi jenis kaedah pemisahan ruang, kaedah pemisahan yang kita gunakan ialah kaedah pemisahan ruang. Prinsip inventif yang digunakan bagi menyelesaikan masalah tersebut disebabkan tadi ialah kaedah pemisahannya adalah ruang, kita gunakan prinsip inventif pembahagian. Nanti bila kamu boleh rujuk kepada buku teks kaedah prinsip inventif yang digunakan untuk kaedah pemisahan ruang. Okey, seterusnya kita perlu lakarkan idea bagaimana masalah katil ini boleh diselesaikan. Apakah yang kita nak tambah pada katil tersebut supaya ia boleh dilaraskan. Boleh anda tambah satu fungsi bagi katil itu supaya katil mudah digerakkan bagi memudahkan ibu memindahkan bayi ke tempat yang lebih sesuai. Jadi apakah kaedah yang ataupun prinsip inventif yang kita boleh cadangkan? Yang pertama, papan pelapik bawah katil boleh diubah ketinggiannya dengan menggunakan bolt dan nut. Maksud bahagian ini kita boleh laraskan untuk kita turunkan bahagian kaki ini. Okey, kita boleh turunkan, kita boleh laraskan dia, kita boleh adjust ketinggian dia itu. Dan seterusnya, bahagian khas yang dipasang dengan engsel ini supaya ia boleh dilipat sekiranya ibu ingin meletakkan katil bayi ini di sebelah katil ibu untuk memudahkan pengurusan bayi dilakukan. Jadi prinsip inventif yang dicadangkan yang keduanya ialah bahagian engsel ini boleh dibuka. Dia macam pintu. Ada engsel kat sini, kita boleh buka dan turunkan bahagian palang ini supaya katil ini kita boleh letakkan di sebelah katil ibu. Jadi ibu senang nak mendapatkan bayi dia, tidak ada halangan lagi daripada palang tersebut. Kita lihat pula pada katil bayi jika mempunyai pencegahan fizikal besar dan kecil. Contoh situasinya apabila katil bayi ini boleh disimpan di ruang yang kecil apabila bayi sudah besar dan tidak lagi sesuai menggunakannya. Bermaksud katil bayi itu boleh disimpan di stor ataupun di ruangan-ruangan yang sesuai. Jadi soalan penentuan kaedah pemisahan ruang atau masa di sini yang kita boleh gunakan adalah kaedah adakah katil ini perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya tidak, kerana katil itu hanya perlu kecil apabila ianya tidak lagi digunakan. Jadi jenis kaedah pemisahan yang kita gunakan ialah kaedah pemisahan masa. Jadi katil ini boleh dilipat jika bayi itu tidak lagi menggunakan katil tersebut. Ianya boleh disimpan untuk kegunaan akan datang. Jadi kaedah penentuan yang digunakan sini ialah kaedah penentuan masa kerana ianya tidak berlaku pada masa yang sama. Okey. Jadi apakah prinsip inventif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut?